الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengerusi dan para ahli jawatan kuasanya, para jemaah, tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, muslimin, muslimat, para alimin, para asatizah, guru-guru, pendidik, pemimpin masyarakat, hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi Sabtu yang berbahagia ini, Allah masih lagi mengizinkan kita untuk menghirup udaranya yang segar di pagi hari, masih lagi diberikan peluang untuk bangkit dan alhamdulillah berkumpul kita kembali di masjid ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan ibadah kewajipan fardu subuh berjemaah dan insya-Allah sementara menunggu naiknya matahari ataupun terbitnya matahari, kita duduk seketika membicarakan perkara-perkara yang mengingatkan kita kepada Allah, kepada Rasulnya dan kepada perintah-perintah Allah dan Rasul. Tuan-tuan dirahmati Allah, mudah-mudahan sentiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sihat ya, insya-Allah. Lama tak jumpa. Kalau ikut catatan saya ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, last kita kuliah itulah dia sebelum PKP. Betul-betul hujung bulan 2. Hujung bulan 2 tuan-tuan, bulan 3 tak jumpa dah. 4, 5, 6 ni masuk bulan 7, masya-Allah. Jadi tempoh yang lama Allah SWT bagi tanda koma lah kejap, break sekejap, kita beruzlah asbab berlakunya ataupun tersebarnya wabak COVID-19. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini atas nikmat Allah Subhanahu wa taala juga, Allah mengizinkan masjid-masjid, surau-surau dibuka kembali walaupun dalam keadaan yang mungkin tidak seperti sebelum ini. Kita duduk berjarak-jarak dan sebagainya. Masuk masjid kena scan, terkejut juga tadi bila scan saya punya dia keluar low. Risau, takut-takut, kita ingat kita dah bangun sampai masjid, mungkin roh aja yang sampai ke kan. Risau juga tuan-tuan. Gosok-gosok sikit dahi, bila scan baru ada. Alhamdulillah, mungkin sejuk aircon tadi ke, wallahu taala alam. Jadi semua ni adalah perkara-perkara yang Allah jadikan dan pastinya ada hikmah di sebaliknya yang kita sebagai hamba yang lemah tidak mengetahui. Allah akan uji kita, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Jadi Allah akan uji first kali dalam turutan ayat tersebut. Allah kata kami akan uji kamu minal khauf.
daripada perkara-perkara yang mendatangkan ketakutan. Tipulah kalau kita kata tak bimbang, tak takut dengan COVID-19. Pasti ada rasa gerun juga dalam hati kita, baca cerita-cerita, tengok kisah orang yang kena, ataupun saudara mara dia, adik-beradik, anak beranak dia kena, bimbang dan risau. Tetapi alhamdulillah Allah menyelamatkan kita daripadanya. Orang-orang yang diuji, mudah-mudahan Allah SWT mengganjarkan kebaikan buat mereka, Allah naikkan darajat mereka, dan kita yang masih lagi diberikan peluang untuk mengecapi nikmat kesihatan, mudah-mudahan berterusanlah kita bersyukur atas nikmat ini. Salah satu tanda bersyukur ialah melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah. Jadi bila masjid dan surau dah buka, tanda bersyukur kita ialah kita mengimarahkan, kita hadirlah ke masjid dan ke surau. Walaupun ada keluar SOP, kena bawa sejadah, kena bawa face mask. Saya minta izin buka kejap lah tuan-tuan untuk kuliah subuh. Kalau tidak nanti bunyi dia bum 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 bum. Jadi kita buka kejap lah tuan-tuan. Ada jarak kan, dengan kamera pun jarak agak ada 1 meter juga ni. Jadi tuan-tuan, walaupun ada pelbagai SOP, jadi kita bersabarlah. Ini antara sifat orang-orang yang beriman, kerana bila Allah menceritakan dalam Al-Quran surah Baqarah tentang perkara yang kadang-kadang kita tak suka, Allah kata ada kebaikan padanya. Kadang-kadang ada perkara yang kita suka, tapi ada pula keburukan padanya. Kenapa berlaku seumpama ini? Allah katakan di hujungnya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Mudah-mudahan kesabaran kita dalam mengharungi ujian seumpama ini, Allah SWT ganjarkan kita dengan kebaikan yang banyak, dan Allah memberikan kepada kita apa juga hikmah yang tersembunyi di sebaliknya, insya-Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah, hari ini kita dah berada pada 19 hari bulan Zulqaidah 1441 Hijriah, bersamaan 11 hari bulan Julai 2020, satu keganjilan di mana bulan Zulqaidah tak ada orang berangkat pergi menunaikan haji. Tapi tak apalah, pasti ada hikmah seperti yang kita sebutkan. Apapun, teruskan berdoa dan berdoa, mohon kepada Allah agar diselesaikan segera perkara wabak ini, insya-Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita masih lagi berada pada bab hak seorang muslim daripada kitab Mau'izatul Mu'minin, bimbingan orang-orang mukmin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi Imam Al-Ghazali menyenaraikan, mencatatkan banyak adab-adab hak-hak seorang muslim kepada muslim yang lain, dan kita telah membicarakan perkara ini dalam beberapa sesi, dan yang terakhir sekali kita bicarakan iaitulah yang ke-14 berkenaan dengan bagaimana seorang muslim hendaklah memberikan penghormatan terhadap orang yang lain, melihatkan kepada kedudukan masing-masing. Maksudnya kita tengok orang dan kita memberikan penghormatan yang sewajarnya, yang selayaknya kepada orang yang ada di sekeliling kita. Kalau orang tu sahabat kita, kita layan dia macam sahabat kita. Kalau orang tu orang yang kita panggil berstatus dalam kawasan masyarakat kita, maka kita layan dia sedemikian. Kalau orang itu adalah mak bapak kita, kita layan dia sedemikian. Kalau kita orang itu adalah anak kita, saudara mara kita, maka kita layanlah dia sedemikian. Baik. Jadi itu ringkas apa yang kita dah lihat pada pertemuan yang lepas. Itu yang tadi 29 hari bulan 2 2020, lama sungguh tuan-tuan, hari terakhir bulan Februari. Jadi hari ini kita masuk kepada perkara yang ke-15, bagaimana Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mencatatkan berkenaan dengan hak seorang muslim, bagaimana bila berlaku perselisihan antara dua orang Islam. Yang ni khusus tuan-tuan. Kalau berlaku perselisihan, agak-agak apa yang kita buat, jangan jadi tukang curah minyak, jangan jadi tukang kipas pula. Saya tak curah minyak Ustaz, saya tukang kipas saja macam sate. Lagi dikipas lagi marak api dia. Pun jangan juga. Tapi
tugas kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim ialah mendamaikan perselisihan di antara mereka. Dengan apa juga peluang, kata Imam Ghazali, apa juga jalan untuk mendamaikan mereka. Maknanya kita berusaha sedaya upaya, kita cuba untuk mendamaikan. Jangan kita semarakkan lagi kebencian sehinggakan dua pihak ini makin bertelagah, makin bergaduh dan seumpamanya. Gaduh banyak sebab, tuan-tuan. Dalam kehidupan ni banyak sebab untuk gaduh. Orang kata apa? Orang sekarang katalah benda boleh gaduh buat apa bincang. Oh, terbalik itu, tuan-tuan. Benda boleh bincang buat apa gaduh. Jangan benda boleh gaduh buat apa bincang. Kadang-kadang benda-benda yang Allahu Akbar, saya rasa tak perlu gaduh lah, tapi boleh jadi gaduh juga. Banyak contoh lah kita boleh fikir-fikirkan. Maka bila berlaku perkara seumpama ini, perselisihan ni benda yang tak boleh elak, tuan-tuan. Benda yang tak boleh elak. Bak kata Piramli, sedangkan lidah lagi tergigit. Alamak, cerita, tuan-tuan. Jangan cerita banyak-banyak. Jadi Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, afdalus sadaqah islahu dhatil bain. Antara sedekah yang afdal, kata Nabi SAW, ialah mendamaikan antara dua orang yang berselisih. Maknanya jadi orang tengah, bukan tukang bukan jadi macam referee dalam boxing. Ting ting ting, gaduh, tumbuk, bukan. Tetapi mendamaikan di antara dua pihak. Ada perselisihan, kita cuba cari jalan bagaimana untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Dan ini dikira sebagai satu bentuk sedekah. Sebagai satu bentuk sedekah. Maklumlah, dah lama duduk rumah PKP, kurang mungkin sedekah. Mungkin ada ruang bersedekah. Ada ya Ustaz, ada. Kita tengok banyak masjid-masjid, surau-surau bagi iklan WhatsApp, ada nombor akaun, siap ada QR code lagi nak transfer tu. Hebat. Jadi kita ada ruang-ruang untuk memberi sebenarnya dari sudut keuangan. Jadi selain daripada itu, apa kita nak buat? Kita tolong mendamaikan antara dua pihak orang Islam yang bertelagah. Alah, tak apalah Ustaz, biarlah pandai-pandai dia orang lah. Masalah tak pandai tu yang dia orang gaduh kadang-kadang. Jadi kita kena cari jalan. Kita kena cari jalan. Mungkin orang A dengan orang B, dia ialah bila tengah marah tu, bergaduh, hatinya susah untuk bertaut kembali. Dia merasakan ada sahaja kekurangan di pihak yang satu lagi. Maka perlukan kepada orang tengah yang neutral, yang tidak terlibat dalam perselisihan itu, untuk mendamaikan antara dua pihak ini. Dalam hadis yang lain, yang ni yang Imam Al-Ghazali nak sentuh, maknanya bukan sekadar mendamaikan, tetapi kalau ada ruang jalan untuk mendamaikan, yang kita boleh gayakan supaya dapat mendamaikan antara dua pihak tersebut, maka kita cuba untuk damaikan. Kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, laisa bikadzabin man aslaha baina itsnaini faqala khaira. Kata Rasulullah, mafhumnya, bukanlah pendusta. Laisa bikadzab, tak kira orang ni berdusta ataupun tak kira orang ni sebagai seorang pendusta. Sebab apa? Dalam hadis yang lain Nabi kata ada seorang yang suka berbohong, suka berdusta, sampai Allah catatkan dia sebagai pendusta. Maknanya dia dah diberi gelaran tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab suka sangat berdusta. Nauzubillah. Tapi golongan yang disebutkan dalam hadis ini tak dikira sebagai pendusta. Kenapa? Ataupun apa perbuatan dia? Man aslaha baina itsnaini faqala khaira. Orang yang cuba mendamaikan dua pihak, pihak yang bertelagah lah, lalu dia menyampaikan kata-kata yang baik, walaupun perkataan baik itu sebenarnya bukan benda yang betul. Maknanya dia, orang kata, bohong sunat lah, tuan-tuan. Dia gunakan bohong sunat, macam tu. Jadi dia menyebutkan bohong sunat bukan benda yang tak baik, tetapi benda yang baik, supaya dua pihak yang bertelagah ini sejuk hati. Maka di situ, dalam hadis ini Nabi kata dibolehkan, tetapi sekadar untuk mendamaikan antara dua pihak tersebut. Tuan-tuan jangan fikir macam-macam. Kadang-kadang dua pihak ni laju je kita fikirkan, oh pandai ni,
Fikir mana pergi, gini kan, contohnya dia jadi kod lain pula untuk buat perkara yang negatif. Bukan untuk itu, tetapi untuk mendamaikan antara dua pihak, untuk mencapai kepada perkara yang baik, yang lebih besar. Sebab bila bertelagah dia akan pergi kepada perkara-perkara keburukan biasanya. Sebab tu hari Jumaat bila kita dengar bila mana kita berselisih dalam satu-satu perkara, maka hendaklah kembali kepada kitab Allah dan as-sunnah. Jadi Nabi mengizinkan untuk kita berkata perkara yang baik walaupun perkara itu tidak pun berlaku, tapi dibolehkan supaya mendamaikan antara dua pihak. Kata Al-Imam Al-Ghazali sebagai ulasan kepada hadis tersebut, hadis ini menunjukkan bahawa tugas mendamaikan antara manusia itu wajib. Itu satu. Maknanya kerja kita mendamaikan antara dua pihak yang bertelagah kalau ada. Kalau kita berada dalam maksudnya kita diletakkan oleh Allah dalam satu keadaan yang kita tahu A dan B sedang bertelagah, artinya pasti ada sebab kenapa Allah letak di situ. Kadang-kadang orang suka bawa cerita, dia tahu A dengan B bergaduh, dia pun pergi tanya dengan orang lain, A dengan B tu gini-gini. Orang yang kita orang ketiga lah, orang keempat kata tak tahu pula. Jadi dia tak diletakkan dalam situasi itu. Orang ketiga tu kita Allah letakkan dalam situasi itu, mengetahui barangkali. Jadi ada sebab kenapa Allah letakkan, maka kita yang tahu cubalah untuk mendamaikan, bukan mengapi-apikan atau menyebar-nyebarkan cerita tentang perselisihan tersebut. Baik, mendamaikan itu wajib, manakala meninggalkan berkata dusta itu juga wajib, ataupun berbohong itu juga wajib. Bukan berdusta tuan-tuan, tapi berkata bohong sunat tadi, itu pun meninggalkannya adalah wajib. Tetapi bila mana satu kewajipan yang lain itu lebih utama, yakni mendamaikan di antara dua orang Islam, kan dalam Al-Quran fa aslihu baina akhawaikum, diperintahkan supaya kita mendamaikan, mengelokkan hubungan antara dua saudara se-Islam kita. Maka yang itu mengatasi daripada berkata perkara yang bohong tetapi dia adalah perkara yang baik. Tuan-tuan faham aku insya-Allah. Jadi kita boleh kerana untuk mendahulukan ukhuwah Islamiah itu, kita menyatakan sesuatu kebaikan yang boleh mendamaikan antara keduanya. Baik. Dalam hadis yang lain pula Nabi SAW bersabda, kullul kadhib maktubun illa an yakdhiba ar-rajul fil harbi fa innal harba khid'atun aw yakdhiba baina ithnaini fayuslihu bainahuma aw yakdhiba limra'atihi liyurdiyaha, atau kama qala Rasulullah. Baik, semua ucapan dusta, kata Nabi, kullul kadhib, semua ucapan yang dusta itu maktubun, dicatat sebagai dosa. Maknanya memang berdusta ni dosa, satu benda yang salah. Tetapi ada keadaan-keadaan yang dibolehkan, kata Nabi. Yang pertama, illa ayyakdhiba ar-rajulu fil harbi, melainkan bila mana seseorang itu berdusta dalam peperangan. Yang ini kita panggil sebagai tipu helah. Tipu helah. Sebab Nabi kata peperangan itu adalah tipu helah. Jadi dalam peperangan dibolehkan untuk kepentingan Islam, untuk kita memenangkan Islam dalam hal tersebut. Boleh buat tipu helah, nama pun tipu dah kat depan tu, tetapi dia bukanlah sesuatu yang buruk. Begitu juga minta maaf, fa innal harba khid'atun, kerana peperangan itu adalah tipu daya. Au yakdhiba baina ithnain, ataupun yang ni jenis yang kedua tuan-tuan, yang dibolehkan untuk kita berbohong, yang kita selalu sebut sebagai bohong sunat itulah. Untuk apa? Untuk mendamaikan antara dua pihak. Jadi dibolehkan supaya reda. Mungkin satu hari nanti dia akan tahu, dia akan rujuk balik kepada kita, kenapa kamu kata dia cakap gini. Tak ada, hari tu kamu nampak marah sangat, jadi saya buatlah cerita, mudah-mudahan hati kamu lembut kan. Nampak tak kebaikan dia sebenarnya, walaupun aku cakap tu tak betul macam gitu, tetapi ada kebaikan-kebaikan lain yang mungkin waktu tengah gaduh tak apa nak nampak. Oh iyalah, betul juga. Jadi sejuk hati. Wallahu ta'ala a'lam. Baik,
Itu perkara yang ke-15. Mudah-mudahan dapatlah kita berusaha untuk sentiasa mendamaikan jika ada dalam kalangan kita, sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita yang bertelagak. Perkara yang ke-16, hak sesama Muslim. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, hendaklah seseorang menutup segala celaan kaum muslimin. Tutup celaan yang macam mana? Benda-benda yang mengaibkan seseorang, hendaklah kita berusaha untuk menutupnya. Saya teringat satu doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, tuan-tuan. Saya lupa doa tu, panjang juga, tuan-tuan. Ada 5 perkara yang diminta oleh Nabi SAW dalam doa tersebut. Ni baik. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah berdoa dengan satu doa, dalamnya terkandung 5 perkara. Doanya, Allahumma inni a'udzubika min amalin, ataupun a'udzubika min kulli amalin yukhzini. Pertama sekali Nabi minta dalam doa ini, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada segala amal yang mendatangkan kecelaan kepada aku. Benda yang memalukan kita, apa juga amal, benda yang tak baik memang kita minta jauh. Sebab benda yang tak baik ni dia akan mendatangkan malu kepada kita kalau orang tahu. Kita pun nak jaga air muka, jadi kita minta kepada Allah supaya jaga maruah kita, jaga maruah diri kita dan keluarga kita. Begitu juga kadang-kadang amalan-amalan kebaikan tapi boleh mendatangkan malu. Benda yang baik yang kita cuba nak buat tapi datang malu. Jadi yang itu pun kita minta kepada Allah agar pelihara dan lindungi kita seperti dalam doa Nabi SAW. Yang tu yang berkaitan dengan apa yang kita nak bincang ni lah. Mungkin saya boleh sebutkan lagi 4 perkara yang Nabi minta dalam doa tersebut. Wa a'udzu bika min kulli sahibin yurdini. Aku berlindung denganmu ya Allah daripada orang-orang yang nak membinasakan aku, orang-orang jahat. Itu perkara kedua yang Nabi masukkan dalam doa ini. Yang ketiga, wa a'udzu bika min kulli amalin yulhini. Aku berlindung denganmu ya Allah daripada segala cita-cita yang melekakan aku. Semua orang ada cita-cita, tuan-tuan, tapi kadang-kadang cita-cita itu tak selari dengan kehendak Allah dan Rasul, menjadikan kita leka, lalai. Disebabkan oleh cita-cita tersebut menjadikan seorang lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keempat, wa a'udzu bika min kulli faqrin yunsini. Aku minta kepadamu ya Allah berlindung daripada segala bentuk kefakiran yang menjadikan aku lupa kepadamu. Kita tak nak sampai kita lupa kepada Allah sebab susah kita. Waktu kita senang pun lupa, na'udzubillah. Bila susah makin lupa, pun minta jauh daripada perkara tersebut. Dan yang kelima, wa a'udzu bika min kulli ghinan yutghini. Dan aku berlindung denganmu ya Allah daripada segala kekayaan yang menjadikan aku melampaui batas. Kadang-kadang dah kaya, dah senang, dapat nikmat yang banyak daripada Allah SWT, kita melampaui batas. Sebelum ni tutup masjid dan surau, tak boleh datang, marah. Apa tutup masjid, kenapa tutup surau? Bila dah buka dah boleh, tak penuh pula. Sembahyang Jumaat pun tak penuh. Heran, tanya kenapa? Bukankah itu ustaz kata sembahyang kat rumah pun pahala macam kat masjid? Itu bila terhalang, sekarang dah boleh datang. Kan, kena datang. Bila datang lupa pula bawa sejadah. AJK tahan kata sejadah tak bawa tuan. Alamak, tertinggal. Kena pergi ambil lah SOP. Apalah sejadah pun kira. Ya Allah, bukan marah pasal sejadah tu tuan. Benda-benda macam ni lah kadang-kadang. Wallahu ta'ala a'lam. Dapat nikmat tapi jangan sampai kita melampaui batas. Jadi kita minta kepada Allah agar dilindungi daripada perkara-perkara tadi. Baik, jadi kembali kepada apa yang kita bincangkan, perkara yang ke-16, menutup segala celah orang-orang Islam. Maknanya kalau ada benda-benda yang memalukan saudara kita, bukan kita tukang sebar-sebarkan, tapi kita cuba sedaya upaya untuk tutup aib tersebut. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man satara muslima satarahullahu taala fid dunya wal akhirah, atau kama qala Rasulullah. Siapa yang menutup aib seorang muslim yang lain, maknanya kadang-kadang kita tahu benda yang memalukan orang, kawan kita, jiran kita, orang satu masjid dengan kita, kita tahu benda yang kalau orang lain tahu dia akan jadi
malu. Mungkin orang WhatsApp kat kita, betul ke haji ni macam gini, kita pun tengok, lah iyalah dia. Tolong forward pula dekat grup lain untuk makluman semua. Si Polan sekian. Jangan sebarkan tuan-tuan. Kecuali benda itu seperti yang kita dah bincang dulu, mendatangkan bahaya. Dia dah jadi seorang perompak, dia dah jadi seorang pembunuh. Yang tu untuk mengelakkan daripada bahaya itu terkena pada orang lain, maka kita perlu sebarkan. Tapi kalau aib itu hanya dia sahaja, maka tak perlu untuk kita sebar-sebarkan. Kita tahu, kita tutup aib orang tersebut. Apa ganjarannya? Allah akan bagi perlindungan terhadap maruah kita, aurat kita di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar. Kita kadang-kadang tak mampu nak tutup semua benda tuan-tuan. Dosa yang kita buat, kadang-kadang kita rasa ialah manusia didorong oleh hawa nafsu, dibisik oleh syaitan, buat dosa. Lepas tu kita menyesal, ya Allah, janganlah sampai orang tahu dosa aku ni, malu kalau orang tahu. Tapi kalau ada orang dah nampak, orang dah tahu, boleh tak kita nak padam daripada ingatan dia? Macam cerita Men in Black, dia bawa keluar lampu tu, lupa terus, tak ada tuan-tuan. Tak jadi macam gitu. Jadi siapa yang nak pelihara aurat kita, benda-benda yang memalukan kita, seumpama itu aib kita, tak lain tak bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita buatlah, selain daripada kita memohon agar Allah memelihara aib kita, kita buatlah kebaikan dengan menutup aib orang lain, agar Allah pula menutup aib kita di dunia dan di akhirat. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis ni hadis dhaif tuan-tuan, tetapi dia selari dengan hadis yang atas tadi, maka boleh untuk kita beramal dengannya. Kata Nabi, la yaral mu'min min akhihi auratan fayasturuha alaihi illa dakhala al-jannah. Tidaklah seorang mukmin itu bila mana dia melihat satu aib ataupun celah pada saudaranya lalu ditutupinya, fayasturuha, maka ditutup aib tersebut, Allah SWT akan masukkan dia ke dalam syurga. Besar ganjaran tuan-tuan. Besar kan ganjaran. Bagaimana kaedah untuk kita tutup aib orang lain ni tuan-tuan? Antaranya 4 huraian kepada hadis riwayat Muslim tadi tuan-tuan, saya buka dalam kitab dicatatkan 4 cara bagaimana kita untuk menutup aurat ataupun aib orang muslim yang lain. Pertama, la yafdahu wa la yanshuruha, tidaklah kita menyebar-nyebarkan cerita tersebut. Tahu, jangan viralkan, kecuali benda tu benda yang umum. Benda yang umum, dia sendiri dah buka kepada umum, maka boleh untuk kita menegur secara terbuka sebagai contoh. Tapi kalau dia buat secara tertutup, jangan kita pula jadi tukang viral. Kita pula jadi tukang viral. CCTV kita tangkap jiran sebelah, tangkap dia apa? Bukan apa pun tuan-tuan, dia nak pergi buang sampah, kain dia jatuh, kan, nampak aurat dia. Kita pula ambil download daripada komputer kita viralkan, ketawa ramai-ramai. Ya Allah, na'udzubillahi min dari contohlah tuan-tuan. Contoh. Sekarang canggih kan, ada CCTV dan sebagainya kan. Jadi kita jangan jadi tukang sebar, jangan jadi tukang viral. Itu yang pertama. Yang kedua, yastur alaihi wa yansihuhu, kita tutup aib tersebut dan kita pergi kepada dia, nasihat dia. Kalau benda tu benda yang kesalahan yang dia buat, maknanya dia melakukan suatu benda yang buruk, maka kita sebagai orang yang Allah letakkan dalam situasi mengetahui keburukan tersebut, kita kenal orang tu, kita mampu untuk bagi nasihat, kita pergi dan beri nasihat yang baik kepada dia. Bukan dengan cara mengaibkan dia lagi. Nasihat sungguh-sungguh dengan penuh kebaikan. Yang ketiga, yuwajjihu ilal khair, kita tunjukkan dia kepada kebaikan. Yang kamu buat tu salah, patutnya macam gini, inilah kebaikan yang patut kamu lakukan. Mudah-mudahan dia terima. Dan kemudian yang keempat, bila mana kesalahan itu disedari, dia pun mengakui, menerima bahawa itu adalah kesalahan, dah ditunjukkan kepada kebaikan, yad'uhu ila taubah, kita tunjukkan, seru dia kepada jalan bertaubat. Subhanallah, kalau mampu untuk kita semua jadi seumpama ini, pasti masyarakat akan aman, tenteram. Baik.
Dalam hadis yang lain, sebab kita tuan satu lagi insya-Allah, an Abi Barzah Al-Aslami, ini masih di bawah perkara yang ke-16, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud, Ahmad dan Al-Baihaqi, ya ma'syara man amana bi lisanihi wa lam yadkhulil iman fi qalbihi wa la taghtabun nasa wa la tattabi'u awratihim fa innahu man yattabi' awrata akhihi al-muslim yattabi'illahu 'awratahu wa man yattabi'illahu 'awratahu yafsahhu walau kana fi jawfi baiti atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bimbang kita dalam hadis ini Nabi sebut tentang satu perkara apa kita panggil warning tentang orang-orang yang suka menyebarkan aib orang lain. Ya ma'syar, wahai satu golongan, man amana bilisani, orang-orang yang beriman dengan lidahnya, maknanya orang beriman lah. Wahai orang-orang beriman, lam yadkhulil imanu fi qalbi, dia beriman dengan lisan tapi hatinya belum betul-betul meresap iman. Maknanya kadang-kadang hati itu goyang juga waktu-waktu yang tertentu, belum betul-betul mantap iman di dalam hatinya. Maknanya ada kecenderungan untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kata Nabi, wala taghtabun nas, jangan kamu ni suka caci orang ramai. Mulut ringan aja nak mencaci orang, tengok berita caci orang, dapat WhatsApp caci orang, sembang-sembang kedai kopi kerja caci orang. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah pun tidak mencaci sedemikian rupa, maka siapalah kita untuk mencaci orang lain. Maka Nabi melarang kita daripada mencaci orang lain. Wala tattabi'u auratihim. Yang kedua kata Nabi, jangan pula kita mengintip aurat ataupun keburukan-keburukan mereka. Cari salah orang, stop dia punya Facebook, dia punya IG, cari mana silap dia ni, nak viralkan. Siaplah kau, aku bagi tahu satu dunia, tak payah kerja kita macam tu tuan-tuan. Nabi kata jangan. Fa innahu may yattabi' awrata akhihi al-muslim. Kenapa Nabi kata jangan buat macam tu? Sebab siapa yang mengintip keburukan sesama muslim, yattabi'illahu awratahu, nescaya Allah pula akan mengintip aurat dia. Allah mengintip juga ke? Tak perlu. Allah memang tahu apa kesilapan, keburukan, cela pada diri kita. Tapi Nabi nak mengandaikan kalau kita buat, Allah lagi tahu keburukan yang kita lakukan. Habis tu apa yang akan berlaku? Wa may yattabi'illahu 'auratahu, siapa yang Allah intip kesalahannya, maknanya Allah Maha mengetahui. Jadi bila Allah SWT tahu kalau kita buat macam tu pada orang lain, bila Allah buat kepada kita juga perkara yang sama, maknanya Allah berhak untuk melakukan. Allah buka aib kita sampai orang tahu, Allah buka celah kita orang tahu. Benda yang kita sorok dalam rumah pun, benda yang berlaku dalam tempat tertutup sebagai contoh, orang lain tak tahu, tapi kalau Allah buka, yafsahu walau kana fi jawfi baiti, benda yang tengah-tengah rumah pun orang sepatutnya tak tahu, orang luar boleh tahu. Begitulah kalau Allah berkehendakkan perkara seumpama itu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita jagalah diri kita. Dalam satu kisah ada Sayyidina Umar Al-Khattab ketika beliau menjadi khalifah, disebutkan dalam banyak kitab kisah ini. Terdengar satu malam ada bunyi lagu-lagu daripada satu rumah. Maka beliau pun panjat tengok, rupanya ada seorang laki-laki ni dikelilingi wanita dan kemudian bernyanyi-nyanyi sambil minum arak. Lalu ditegur, kamu apa ni buat macam ni? Dalam rumah kamu pasang lagu-lagu yang tak sepatutnya, ada wanita-wanita dan kemudian kamu minum arak. Benda ni semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa orang mabuk tu jawab tuan-tuan? Kalau begitulah kata kamu, sebenarnya aku ni bermaksiat dengan Allah. Maknanya satu, dosa aku dengan Allah SWT. Aku buat dalam tempat tertutup. Ini bukan kisah ini bukan kata boleh buat tuan-tuan, tidak, tapi perbandingan. Dia buat seorang-seorang dengan ialah orang lain dalam satu tempat, rumah yang tertutup. Dia tak pelawa orang lain untuk join sama. Tapi dia kata balik kepada khalifah, tapi kamu telah melakukan 3 kesalahan yang dilarangkan oleh Allah dan
Rasul. Apa dia? Dia mengintip, kemudian dia memanjat rumah, masuk kepada rumah orang lain yang tidak maksudnya bukan rumah dia. Jadi 3 kesalahan utama yang Allah dah larang di dalam Al-Quran dia buat. Wala tajassasu dalam Al-Quran, jangan kamu mengintip-ngintip kesalahan orang lain, tentang jangan masuk rumah orang lain kecuali kamu mendapat izin. Jadi kesalahan-kesalahan yang banyak, aku buat 1, kamu dah buat 3 kesalahan. Jadi khalifah pun nak cover juga tuan-tuan. Khalifah pun takkanlah tewas begitu sahaja kan. Kalau macam tu, kamu kata kat aku macam tu, apa benda baik yang kamu boleh lakukan, apa benda baik yang ada pada diri kamu, supaya aku sebagai khalifah yang dah tahu kesalahan kamu ini tidak mengambil tindakan kepada kamu. Apa dia kata? Demi Allah, kalau engkau tak ambil tindakan kepada aku atas kesalahan aku ini, dia mungkin melanggar SOP lah kira kan, negara tu punya SOP. Tapi kalau khalifah memaafkan dia, nescaya dia berjanji dia tidak akan mengulangi perbuatan seumpama itu. Subhanallah, lagi besar sebenarnya hikmah di sebalik memaafkan atau mengampunkan. Bila mana diampunkan, dimaafkan, nescaya dia pun terus selepas itu tidak melakukan lagi. Subhanallah. Jadi ini antara perkara-perkara yang pernah berlaku sebagai iktibar kepada kita berkaitan dengan perkara yang ke-16, supaya kita berusaha untuk menutup celah saudara-saudara kita. Baik, saya tutup dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi kata apa? La tahassasu wa la tajassasu wa la tanajashu wa la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Kata Rasulullah, janganlah kamu tahassasu, cari aib orang lain, wala tajassasu, jangan pula kamu mengintip-ngintip orang lain, wala tanajashu, jangan kamu suka menipu, wala tahasadu, jangan berhasad dengki, wala tabaghadu, jangan benci membenci, wala tadabaru, jangan suka berkelahi, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini antara tanggungjawab kita, hak sebagai seorang muslim. Maka mudah-mudahan dengan sedikit ulasan mendatangkan kefahaman agar dapat kita amalkan bersama-sama dalam kehidupan kita semua, insya-Allah. Saya berhenti setakat itu dahulu. Saya mohon maaf kalau ada salah dan silap, kekurangan di mana-mana. Ma min hasanah fa min Allah wa ma min sayyi'ah fa min nafsi. Yang baik yang sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah yang kurang daripada kekurangan saya, hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Mudah-mudahan Allah ampunkan untuk diri saya dan kita semua, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami manfaat atas sekalian ilmu yang kami perolehi. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu-ilmu yang memberikan manfaat. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.